Dan dia perasan benda tu tak berkepala, guys. Kau bayangkan pukul 3 pagi, kau dengan keadaan mengantuk, nampak benda yang tak berkepala. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, hai chillers. Seperti yang korang tahulah kan, bila ada segmen ni adalah aku akan bercerita kisah-kisah seram yang disampaikan oleh penonton-penonton kita. Dan berapa banyak dah kisah seram yang aku dah sampaikan kepada korang. Antaranya kisah seram asrama, rumah sewa, kisah seram memancing dan sebagainya. Dan kali ni kisah seram yang bagi aku menarik untuk dikongsikan kepada anda, iaitu berkenaan kisah seram di offshore ataupun pelantar minyak. Pasti kan korang berminat nak dengar cerita ni. Dan aku sendiri pun tak pernah ataupun tak pernah dengar lah sesiapa yang berkongsi cerita berkenaan dengan offshore ni. Dan kali ni cerita yang disampaikan ni adalah seorang penonton yang mendapat cerita ni di FB dan diminta kepada Santai Cik untuk menyampaikan kepada anda semua. Jadinya cerita pertama berkenaan di offshore ni adalah di gym. Seperti yang kita tahu, offshore ni adalah pelantar minyak yang berada di tengah-tengah lautan. Jadinya agak susah lah untuk kita ulang-alik ke darat. Jadinya di setiap pelantar minyak tu disediakan pelbagai kemudahan yang diperlukan oleh semua pekerja. Jadinya cerita kali ni, mereka berempat ni, iaitu Yus, Wan, Asmin dan Azri ni, mereka berempat ni bekerja di pelantar minyak sebagai construction crew. Dan mereka berempat ni ditempatkan penempatan di sebuah kapal yang bercantum dengan pelantar minyak. Mereka ni duduk dekat situ disebabkan pada masa tu penempatan di pelantar minyak itu penuh, dan mereka terpaksa duduk sementara di kapal yang bercantum dengan pelantar minyak tu. Dan kisah ni pun berlaku pada 3 tahun lepas, di mana Yus ni bekerja pada shift siang, dan pada masa tu tak ada shift malam lah. Dan selalunya bila shift siang ni mereka bekerja sampai pukul 6 petang. Dan pada waktu malamnya, selepas Yus ni dan kawan-kawannya selesai semayang maghrib, isyak, mereka selalunya akan pergi ke gym. Ada juga yang pekerja-pekerja lain yang meluangkan masa pada waktu malam mereka dengan menelefon mak, awek, wife, family dan sebagainya. Tetapi mereka berempat ni lain. Mereka berempat ni lebih gemar untuk workout pada waktu malam di gym di pelantar minyak tersebut. Jadi mereka pun bermulalah bermain gym ni pada sekitar jam 9 malam. Dan kebiasaannya mereka berempat ni main gym ataupun workout dalam sekitar 9 ke 11. Maksudnya dalam 2 jam macam tu lah. Dan pada malam tersebut mereka workout macam lah, dengan penuh semangat lah. Lelaki kan, jadi seorang bodybuilder tu sebagai kata idaman para lelaki lah. Mereka workout 2 jam sampai dah tak sedar yang keadaan pada malam tersebut agak sunyi disebabkan tiada shift malam. Dan mereka pun berperasan, dah pukul 11 lebih kan. Jadi mereka pun cakap lah antara sama mereka, ini last set kita workout, lepas ni kita terus balik tidur. Dan selepas mereka workout tu, si Yus dan Wan Asmin ni, mereka bertiga ni mengambil keputusan untuk
menghisap rokok sebentar di smoking room selepas workout untuk menghilangkan peluh. Manakala si kawan yang keempat ni, iaitu Azri, ingin pulang ke bilik dan mandi dan tidur. Dan sementara mereka bertiga ni pula, yang diorang lagi ni dah pergi ke smoking room. Dan si Yus ni pula bercakap lah dengan si Asmin dan Wan, Asmin, korang gerak dulu kat smoking room, aku nak pergi tandas kejap. Dan selepas dia berkata dekat kawan dia, si Yus ni pun pergilah ke bilik air yang berdekatan dengan gym tersebut. Dan pada masa tu pun dia pun tak fikir sangat lah pasal suasana tandas tersebut. Sebab ni, tandas yang berdekatan dengan gym tu kena lalui satu locker room. Dan locker room itu dalam keadaan yang sangat gelap dan sunyi. Dan dia fikir kalau dia pergi ke tandas bilik dia agak jauh, di tingkat 3. Jadinya dia pun tak kisahlah, macam tak ambil tahu, perasaan takut dia pun, dia pergi je masuk tandas tersebut. Dan dalam tandas tersebut ada 5 bilik air. Dan 5 bilik air, dan dia masuk ke bilik air yang keempat. Dan sedap tengah kusyuk buang air, dan dia terdengar bilik air bersebahan dia tu ada orang masuk. Dan dia macam pelik, siapa yang masuk ni kan? Mungkin kawan dia. Dan dia pun tegurlah kawan dia, Min, kau ke tu? Kawan dia ni pun senyap, tak kata apa. Jadi dia pun malas nak ambil kisah, ambil pot. Dia pun keluar daripada bilik air tu. Dan memang perasan yang bilik air sebelah dia tu memang ada orang. Dan dia tengah basuh tangan dekat sinki ni pun nampaklah orang yang keluar dari bilik air tu, iaitu kawan dia, Wan. Masa dia tengah basuh tangan pun dia tegurlah kawan, tadi bukan kau cakap aku nak pergi isap rokok? Mana Yasmin? Si Wan ni pun senyap, tak bercakap apa. Dia tunjuk bahasa isyarat macam ni. Maksudnya Yus tahulah yang Asmin tu ada dekat smoking room tengah menghisap rokok. Dia pun macam biasa basuh tangan, sambil tu dia terpandang lah dekat cermin sinki tersebut. Dan dia agak pelik bila nampak muka Wan tu agak pucat. Dan orang kata muka dia macam kelam. Kalau kelam ni macam muka yang gelap kan, macam tu muka dia. Dan tanpa berkelip mata sambil basuh tangan kat sinki tu. Dan dia macam pelik lah kan, apa tak kena dengan si Wan ni. Lepas tu pun Wan ni tegur lagi si Yus ni, Yus, kejap lagi kita sambung main gym nak? Yus macam terkejut lah, dah kenapa nak sambung balik main gym? Yus pun cakap lagi kawan, aku okey je kalau nak sambung, tapi ikut cara kau main lah lepas ni, boleh? Dan si Wan ni pun setuju dengan apa yang Yus sampaikan. Dan sebelum mereka habiskan perbualan dekat bilik air tu, si Yus pun minta lah Wan, kata tunggu sekejap, aku nak pergi hisap rokok kejap, and then aku datang balik dekat gym ni, kau tunggu je kat sini. Dan si Wan pun mengangguk mengiyakan perbualan tersebut. Dan si Yus ni pun pergilah ke smoking room. Dan dia terkejut bila nampak Wan dan si Asmin ni tengah hisap rokok kat smoking room. Dia macam pelik, tadi bukan Wan dekat bilik air dekat gym, macam mana boleh sampai kan? Macam mana laju ni si Wan ni jalan sampai ke smoking room ni? Dan dia pun tegur lah kawan dia Wan dengan Asmin ni, Wan, bukan tadi kau dekat tandas dengan aku tadi, lepas tu kau ajak sambung main gym? Wan ni pun dah pelik, kau ni kenapa Yus? Aku dengan Asmin tadi hisap rokok. Dan Yus ni macam tak nak ambil pot lah apa benda yang berlaku. Dan dia pun hisap rokok, and then terus balik ke bilik dalam keadaan yang sangat takut ataupun terkejut. Dan dia pun tidur dan tak bercerita pun kisah yang berlaku pada malam tu. Sehinggalah pada selang seminggu mereka bertukaran shift, iaitu pertukaran pekerja, di mana orang pelantar minyak akan balik ke darat dan orang yang pada darat akan pergi ke pelantar minyak pula. Pertukaran shift kerja lah. Semasa perjalanan pulang ke darat tu, si Yus pun bercerita dekat Wan dengan Asmin ni yang semasa kejadian malam tersebut, dia memang nampak Wan tu ada dekat bilik air bersama dia tengah membuang air. Macam mana tiba-tiba Wan boleh naik dengan cepat dekat smoking room. Dan si Asmin pun bercerita yang dia pun pernah mengalami kisah seram yang sama macam mana Yus kena ni.
Jadi ni Asmin bercerita yang pada malam tersebut, dalam sekitar pukul 2 pagi, dia ada keluar pergi hisap rokok. Dan dia ternampak pekerja cover masuk kat smoking room tu dan minta rokok sebatang daripada Yasmin. Dan Yasmin pun bagilah rokok tu kepada pekerja tersebut. Dia bagi hisap rokok semua. Dan selepas si Yasmin pun selesai hisap rokok, dia pun naiklah ke site. Dan dia terkejut apabila dia nampak pekerja yang minta rokok tadi tu ada dekat site tersebut. Dan dia pelik, macam mana dia tadi boleh ada kat smoking room, orang yang sama. Macam mana si Yus dia cerita muka kelam, gelap dan tak berkelip, sama juga orang macam tu yang dia nampak di malam tersebut. Jadi itulah kisah pertama seram di offshore. Cerita seram kisah di offshore kedua, di mana kisah seram yang kali ini adalah Ampah 6 di offshore. Kisah seram ni diceritakan oleh seorang pekerja offshore di mana pada malam tersebut dia bekerja di shift malam. Dan tempat yang dia bekerja tu iaitu berdekatan dengan drilling, iaitu drilling minyak. Dan kat kawasan tu dia boleh nampak satu corong flare. Kalau korang nak tahu, corong ni bila operation saja pelantar minyak tu akan nampaklah api di corong tersebut. Dan api tu akan terpadam bila operation stop ataupun shutdown. Jadi dia pada malam tersebut, dalam sekitar jam pukul 3 pagi, dia ni pun bekerja pada shift malam, duduk berehat sambil memantau site kawasan offshore tersebutlah dipandang. Dan corong di kawasan flare tersebut memang tengah shutdown ataupun tak ada api lah dekat corong tersebut. Jadi dia dalam keadaan yang ngantuk kan. Pada waktu malam pukul 3 pagi kau dengar bunyi laut dengan tenang, mestilah kau akan rasa mengantuk. Jadi ni dia pun duduklah dekat area dia bekerja tu sambil memandang corong yang mengeluarkan api tu. Sambil dia pandang tu, dia nampaklah macam terfikirlah sesuatu benda, iaitu macam mana kan orang boleh panjat kat corong tinggi tu. Kalau tengok dengan mata kasar memang nampak gayat lah. Kalau aku sendiri pun memang gayat panjat tempat-tempat yang tinggi. Lepas tu dekat laut pula tu kan, mau jatuh kat laut, pisyang. Jadinya sambil dia tengah berfikir memandang kat corong api tu, tiba-tiba dia ternampak seseorang sedang memanjat corong tersebut. Dan dia pun berasa pelik, kenapa ada orang panjat dekat corong ni sedangkan operation tengah shutdown. Dan dia pun berfikirlah ataupun positif lah, berfikirlah macam burung kot. Jadi pelik, takkan burung pula kan, sebabnya besar, nampak badan macam manusia sedang memanjat. Takkan burung saiz macam tu kat tengah-tengah laut. Dia pun pandanglah tenung benda tu sambil tak berkelip mata dengan keadaan mengantuk. Pandang dan nampak benda tu hampir ke puncak corong api tu. Dan dia perasan benda tu tak berkepala guys. Kau bayangkan pukul 3 pagi, kau dengan keadaan mengantuk nampak benda yang tak berkepala panjat corong api di pelantar minyak tersebut. Dia dengan keadaan yang mengantuk tiba-tiba tu celik mata macam ni, gosok sampai pandang dan nampak benda yang tak berkepala tu terjun ke laut pada malam tersebut. Dan dia pun dah tak nak cakap banyak, dia pandang tempat lain dan tak nak tengok apa lagi yang ada dekat corong api tersebut. So itulah kisah seram di Ampah 6. Dan kisah Ampah 6 ni ada juga kisah yang lain di mana kawan dia sendiri bekerja sebagai inspection. Aku pun tak tahu kan kerja-kerja offshore ni macam mana, tapi apa yang diceritakan adalah inspection, electrician inspection macam tu. Bekerja dekat kawasan helideck. Jadi pada malam tersebut dia ni tengah buat inspect kat sekitar kawasan tersebut lah kan, dekat site tu. Dan tengah dia sedap ataupun tengah berehat sebentar di kawasan tersebut, tiba-tiba dia ternampak seseorang datang dekat dia dan duduk dekat sebelah dia tu. Dan dia
Dan dia pada masa tu tak perasan lagi siapa yang duduk sebelah dia. Dan bila dia toleh sebelah dia tu, orang yang duduk sebelah tu adalah seorang wanita yang berambut panjang, berlumuran lumpur. Kau bayangkan apa yang dia rasa pada malam tersebut. Tak sempat dia habis toleh, dah dia berlari terus keluar daripada site yang dia bekerja malam tu, disebabkan takut nampak seorang yang begitu menggerunkan. Bagi aku memang takut kalau nampak perempuan berambut panjang serta yang penuh dengan lumpur badan ni pandang kau. Itulah kisah seram yang kedua berkenaan dengan Ampasik. Okey, cerita yang ketiga ni pula adalah cerita berkenaan dengan banksman, iaitu position banksman di pelantar minyak. Mungkin korang tertanya-tanya, jawatan banksman ni apa? Banksman ni ataupun senang cerita lah, kru di mana dia akan memberi signal kepada operator crane. Maksudnya operator crane ni duduk kat crane atas, bawa tarik angkat berat, benda berat, dan berdasarkan panduan dan signal yang diberikan oleh banksman ni. Jadi ni, cerita ni berlaku pada sekitar 3-4 tahun yang lepas, di mana dia bekerja sebagai banksman di sebuah pelantar minyak. Dan pada masa itu, crane operator tu adalah seorang berbangsa India yang berpengalaman dan profesional lah dalam mengendalikan segala benda lifting barang ni. Jadinya pada hari tersebut dia bekerja sekitar pukul 12.30 hari hingga 12 malam. Memang penat guys. Kalau korang bekerja mula pada pukul 12.30 hari dengan panas terik di laut sampai pukul 12 malam, kalau aku jadi dia pun aku akan barai. Jadi dia sampailah hampir ke penamat shift mereka ni. So jadinya operator crane ni pun memberi ataupun bercakap di walkie-talkie dengan si Yus ni. Dia bercakap lah kepada Yus yang okey, ini adalah lifting yang tarik, ada apa-apa yang perlu kita lakukan lagi? Dan si Yus ni pun cakap lah, okey, ini adalah last lifting sebelum kita tamat bekerja. Jadinya dia ni ataupun Yus ni dengan 2 orang pembantunya lagi ni dah penat tau. Dia penat dia lah, daripada tengah hari start bekerja sampai 12 malam. Memang penat. Jadinya dia 2 orang ni pun bersandar lah dekat kontena ataupun konten yang kecil ini, bersandar. Dan pada masa tu si Yus ni tak perasan yang dia ni dan kawan-kawan dia ni duduk di blind spot operator crane. Maksudnya operator crane ni tak nampak tau mereka berdua ni kat bawah. Dan agak risiko dan bahaya dan dilarang sama sekali dilakukan untuk position ni, ataupun semua staff tak dibenarkan untuk melanggar rule safety ni. Jadi pada masa tu mungkin sebab terlalu penat sampai dia menghiraukan safety ni, dia pun bersandar dekat crane tersebut. Dan pada masa tu crane operator ni tengah mengangkat ataupun lifting beratnya iaitu 50 ton. Memang berat gila guys. Berat tu sehingga kan pada masa tu sedang si Yus ni perhatikan yang operator ni tengah angkat lifting. Tiba-tiba signal walkie-talkie si Yus ni hilang. Maksudnya bunyi maksudnya hilang kawalan ataupun hilang siaran. Dan dia nampak operator tu crane tu angkat daripada kiri ke kanan. Dan benda lifting tu, mereka duduk kat bawah lifting tu. Dan pada masa tersebut Yus berkata dekat Bai, Wait. Tapi apa yang berlaku, operator crane tu nampak si Yus memberi arahan untuk riliskan lifting tu. So pada masa tu berat ton ataupun lifting tu 50 ton tu dilepaskan dengan begitu laju. Dan kru yang ada dekat deck tersebut menjerit supaya mereka bertiga lari daripada kawasan tersebut. Lari! Macam tu sekali diorang jerit. Dan diorang sempat lari dan nampak lifting atau berat yang 50 ton tu jatuh dekat rig. Dan rig tu berlubang guys. Dan benda tu menjadi keadaan yang kucak-kacir, di mana semua staff dekat pelantar semua keluar dan perhatikan apa yang berlaku sekarang ni. Dan pada masa tu Yus pun dengan keadaan cemas bercakap dengan si operator crane ni, kata, "What are you doing man? I told you wait." Lepas tu pun operator ni cakap, I'm sorry.
Dan selepas kejadian ini, berlakulah investigate, siasatan dan mencari punca kenapa boleh berlaku kejadian yang boleh meragut nyawa ni. Dan keesokan harinya, semua pihak-pihak atasan ataupun pegawai-pegawai datang dan menyoal siasat mereka bertiga ni, Banksman ni, bercerita. Dan dia pun bercerita perkara benar. Dan orang-orang atasan ni macam tak percaya apa yang disampaikan oleh mereka bertiga, dan seolah-olah mereka kata bullshit. Jadinya mereka siasat, dan operator crane tu pun bercerita juga di mana dia nampak si Yus ni memberi isyarat tangan untuk riliskan lifting tu ataupun berat tu ke bawah. Dan pada masa tersebut, operator crane tu cuba untuk menurunkan barang tersebut dengan keadaan perlahan, tetapi tidak dapat dikawal. Seolah-olah ada benda yang menggerakkan benda tu supaya laju jatuh, dan dia tak boleh nak kawal benda tu. Dan sampailah ada satu pekerja atau staff kapten ataupun ketua dekat offshore tu pun memberi arahan kepada semua untuk rujuk CCTV yang ada di kawasan tersebut. Dan mereka semua pun melakukan siasatan dekat TV tu. Dan korang tahu tak apa yang diorang nampak dekat CCTV tersebut? Yes, di CCTV itulah mereka nampak ada 2 orang yang sama macam Yus ada di kawasan tersebut. Iaitu pada masa tu Yus dan kawan 3 orang berada dekat bawah, dekat tepi kontainer tu. Maknanya diorang nampak seorang lagi yang macam Yus berada di atas kontainer tu, memberi arahan untuk si operator crane ni turunkan barang tersebut. Dan berlakulah kecoh seluruh offshore tersebut, di mana apa yang berlaku pada malam tersebut. Dan berlakulah cerita-cerita banyak yang mengatakan sebelum ni ada juga mereka perasan ada makhluk lain yang berada di sekitar kawasan tersebut. So kepada korang guys, kerja di offshore nampak kaya, mudah kan? Nampak benda halus itu mampu untuk mengambil nyawa anda juga. Itulah kisah seram yang ketiga, iaitu kisah seram Banksman di offshore guys. Okay guys, itulah cerita seram ketiga-tiga berkenaan dengan offshore. Dan kepada korang semua yang ada cerita seram yang ingin dikongsikan kepada Santai Chill, just email ataupun DM kami. Dan kepada penonton-penonton yang ingin pula menjadi tetamu kami, just contact je mana-mana DM ke FB ke, beritahu kami akan sediakan slot untuk anda. So seperti biasa guys, jangan lupa like dan subscribe video kami. Okay, bye bye.